1, 2, 3. Okey. Start dulu. Ada. Ada punya dia. Ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Okay, minta maaf sebab lewat sesi kita pada pagi ini disebabkan ada masalah teknikal sedikit. Jadi balik. Okey, boleh dengar? Okey. Nampak apa jadi wifi dalam presenting. Nanti dia tu. Okey. Apa khabar semua? Harap masih sabar menunggu. Farah Jojo kata baik. Okey. Hari ini kita nak berkecek. Saya minta maaf lah tadi kecek apa bahasa orang putih. Kena kecek bahasa Kelantan. Okey. Hari ini kita nak berbicara kecek mengenai benda positif, iaitu telinga yang sihat. Terus si kecek pasal nyakit, ialah akan ada pasal nyakit lagi, tapi yang pentingnya ialah kita nak kecek mengenai telinga yang sihat. Kalau penonton semua boleh tengok slide saya, telinga sihat. Okey. Ni presentation slide show lah. Okey. Jadi telinga ni adalah salah satu daripada anggota kita panggil deria yang penting lah. Sebab kalau tak ada telinga, kita tidak boleh mendengar. Dan apabila kita tak boleh mendengar, kita tak boleh berkomunikasi. Jadi telinga ni penting untuk komunikasi. Maksudnya untuk seseorang budak ataupun bayi dapat bercakap, dia mesti kena dengar dulu. Kalau tidak dengar, biasanya kita tidak boleh nak bercakap. Sebab percakapan kita ni adalah disebabkan oleh kita boleh mendengar. Sebab tu penting kalau kita ada anak yang baru lahir ke apa, kena buat screen kena cek pendengaran. Sebab kita nak pastikan bahawa pendengaran dia okey dalam masa yang awal sekali. Sebabnya kalaulah kita tidak cek pendengaran bayi kita dengan awal, kemungkinan bayi itu ada masalah dan menyebabkan dia tak boleh dengar. Apabila tak boleh dengar, dia tak boleh bercakap. Sebab tu yalah, orang yang kita tengok orang bisu itu sebenarnya bukan masalah lidah dia, tapi sebab biasanya masalah telinga dia. Sama juga kalau anak-anak kita tu cakap telo pun dia bukan masalah lidah pendek ke apa dak. Dia sebab biasanya disebabkan oleh pendengaran dia kurang. Dan budak-budak ni ada banyak masalah pendengaran yang boleh berlaku lah pada telinga dia, menyebabkan dia jadi kecek tu jadi telo. Kalau budak besar sikit, kalau di sekolah kadang-kadang kalau dia kita kata agak babil lah, maknanya tidak terdengar cakap cikgu lah mana. Sebenarnya kadang-kadang ada juga percentage lah, tidak kata semua dah, disebabkan oleh masalah pendengaran juga. Budak-budak dia tak boleh dengar gapo cikgu dia royak, maka dia pun buat benda lain lah dalam kelas, tak tumpu perhatian gapo. Jadi kalau anak-anak kita tu ada masalah pembelajaran, biasanya cikgu akan boleh refer kepada mana-mana klinik untuk dia cek telinga, memastikan bahawa tidak ada masalah pendengaran.
Kalulah masalah cek okey, pernah masalah dengan lain, barulah kita rule out, singkirkan mengenai hal lain, masalah lain. Jadi itulah kepentingan telinga. Sebab kalau kita nak puji orang pun, kita nak kata uduh kat orang pun dengan telinga juga. Mula ni boleh taik kata uduh pun taik pada Facebook ya, ataupun dalam WhatsApp dia orang marah juga, tapi asas dia ialah pendengaran, supaya kita boleh dengar dan juga kita boleh berkomunikasi. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan secara ringkaslah mengenai struktur telinga kita lah. Struktur telinga kita ni kalau tak boleh tengok di slide tu, ada dalam gambar ni sini. Ada. Okay. Dia terbahagi kepada 3 lah. Dia terbahagi kepada 3, iaitu telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau kita tengok luar sebelah kau ni, biasa telinga luar lah. Lepas tu telinga tengah, kita biasanya doktor lah baru boleh tengok. Kalau telinga dalam ni doktor pun boleh tengok juga, kena buat scan pula baru boleh tengok. Itu adalah telinga yang kita kata biasanya bagi setiap orang lah. Okey, kita nak kecek pasal fungsi-fungsi telinga lah. Cuping telinga ni selain untuk sakut subek, fungsi dia lah untuk pendengaran juga lah. Jadi telinga ni kalau tak ada cuping telinga, bunyi itu dia tak boleh diperbesarkan untuk masuk ke dalam lubang telinga. Jadi salah satu fungsi cuping telinga ni adalah untuk supaya bunyi itu dikumpulkan jadi macam reflektor lah, daripada telinga dia masuk ke dalam lubang telinga, dia tumpukan bunyi itu daripada luar masuk ke dalam lubang telinga. Dan dalam lubang telinga kita ni, saya boleh tunjuk situ ni. Tak gerak dia punya ni. Kalau ke mana? Yang ni kah? Maksudnya saya tunjuk dia tak keluar situ dia punya cursor dia. Macam mana? Pakai gini, pakai ni. Ni laser pointer. Okey, betul. Korang nampak. Boleh. Okey. Tadi kita cakap pasal cuping telinga kan? Jadi dalam ini lubang telinga. Jadi lubang telinga ni pun salah satu elemen penting, special pasal lubang telinga ni ialah kulit lubang telinga kita ni dia boleh bergerak daripada dalam hingga keluar. Dia saling kulit. Dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, kebanyakan orang ialah kulit telinga ni dia saling kulit daripada gerendam telinga ni. Dia akan ada kulit baru, lepas tu dia akan tolak kulit lama keluar. Jadi keluar daripada tengah sini ke atas keluar. Jadi itulah yang akan menyebabkan tahi telinga tubik daripada telinga. Sebabnya ialah kulit dalam telinga ni dia bergerak. Lagi pasal tahi telinga. Tahi telinga ni penting. Dia biasanya berada di 1/3 luar daripada lubang telinga. Dia dihasilkan daripada 1/3. Masalahnya ialah bahasa kita. Masa saya sebut sama-sama dah ke sakit-sakit saya. Bahasa kita ni bila kita sebut tahi, maksudnya cuma kotor. Jadi nak kena bersih. Tapi sebenarnya dia bukan tahi. Dia adalah kalau orang putih dia panggil earwax kan? Earwax, lilin telinga. Tapi dia sebenarnya adalah salah satu daripada semula jadi telinga
untuk memastikan kita pH dari telinga ni normal, kelembapan dia okey, benda asing pun payah nak masuk. Tapi yang pentingnya ialah dia ada fungsi dia. Cuma set kita ni kan, bila sebut tahi telinga kan kena cuci, mesti kena korek. Bila korek ni masalahnya menyebabkan boleh berlaku kecederaan kepada lubang telinga. Jadi salah satu special juga telinga kita ni ialah di mana kulit di telinga ni ada direct contact. Dia selalu dengan tulang. Tempat-tempat lain tak ada. Tulang tu biasa akan lapik dengan orat ke ataupun lemak ke, barulah temu dengan kulit. Tapi dalam lubang telinga ni dia special. Lepas saja daripada tulang ni, dia terus ada kulit lalu. Dia kalau ada lapisan lemak pun sikit sangat, tak adalah mana. Jadi menyebabkan dia sangat sensitif. Kalulah kita kata kita korek, biasanya balik dalam, korek dalam sangat ni, kalau luka dia biasa sakit. Ataupun kalau naik jerawat pun dalam telinga dia akan sakit sebab dia struktur dia tu memang rapat. Jadi kalau terbokoh sikit pun dia akan jadi sakit lalu. Lepas tu kalau setengah-setengah orang tu kalau masuk pirah kan, tak boleh tidur lah. Masuk pirah dalam telinga dah. Jadi itu adalah special telinga kita lah. Kemudiannya saya nak cakap mengenai telinga tengah lah. Telinga tengah ni dia memang special, dia ni adalah untuk bahagian pendengaran lah. Bunyi masuk kena pada genggam telinga kita ni. Lepas tu genggam telinga ni akan getar, dia akan menggetarkan tulang-tulang osikal ni, dan tulang-tulang osikal ni akan menggetarkan round window kat kawasan telinga dalam ni, menyebabkan kita boleh dengar. Dan sementara telinga dalam ni ada dua komponen, ada dua fungsi dia. Satu ialah koklia ni, macam nampak seperti ibu ni. Ini adalah alat pendengaran. Yang keduanya ialah semicircular canal. Terusan, bahasa Melayu apa? Semicircular canal, terusan separuh bulat. Tapi semicircular canal ialah dia ada macam apa dia panggil ni, lekong. Bukan kalau bawah ni serupa kuih siput, balik atas ni serupa gapo, serupa berderang. Kalau gapo bahasa Kelantan telinga keling ke gapo kuih tu kan. Jadi honi ni adalah melibatkan imbangan kita, balance kita. Honi ni dia sebab tu dia ada tiga ni, so 2 3, iaitu dia buat balance untuk 3 dimensi kita. Dimensi straight depan belakang, kod sini, dan dimensi ke sini naik atas, dan juga dimensi sengit. Menyebabkan kita boleh ada special relationship. Maksudnya kita tahu kedudukan kita ni mana tempat kita berpijak. Dia tahu tempat dia. Menyebabkan kalulah salah satu daripada semicircular canal ni rosak ataupun dia ada lekat, dia boleh menyebabkan kita pening. Pening tu biasa pening musim. Ada juga kadang-kadang tu dia pening tu jadi pening uyung. Jadi selain daripada alat pendengaran dan juga alat balance, alat imbangan, ada satu lagi struktur penting dalam telinga kita ialah facial nerve. Itu saraf muka. Saraf muka ni walaupun asal dia daripada otak, lepas tu tubik kepada kepada muka kita, tetapi saraf dia tu daripada otak nak sampai ke muka kita, dia melalui telinga. Dan tepat di telinga ni lah yang dia kata mudah berlaku penyakit lah, dan menyebabkan saraf muka ni jadi rosak lah, renyuk ke, ada masalah ke tidak sama kiri dan kanan. Sebab muka kita ni boleh gerak belakang ni daripada saraf muka, dan saraf muka tu adalah dia melalui dalam telinga.
saya nak baca ayat Quran sikit pagi-pagi ni. Surah Al-Insan ayat 72 ni. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihu faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia ni bermula daripada air mani yang bercampur antara lelaki dan perempuan, dan kami mengujinya dengan kewajipan, dan kami menjadikan dia boleh mendengar dan melihat. Semua dalam ayat Quran ni dia sebut sami'an basira, dengar dulu lepas tu baru melihat. Sebabnya sains jumpa dah, dia kata baby masa kecil dia akan dengar dulu. Biasa dalam 4-5 bulan tu dia boleh dengar dah. Lepas pada dengar tu barulah dia boleh melihat. Melihat ni lepas beranak dalam masa sebulan 2 tu baru dia boleh melihat. Tapi dengar ni dia boleh dengar dulu. Lepas tu baby ke apa dia akan respon kepada bunyi dulu sebelum daripada dia melihat pada cahaya. Okey. Lepas tu dari Quran pun semua dia sebut sami'an basira, dengar dulu baru melihat. Jadi hak tu antara perkara-perkara ajaib lah Al-Quran. Okey. Ni adalah slide yang saya tunjuk tadi. Kemudian mungkin saya tak sebut juga tadi ialah dekat telinga kita ni ada tulang. Tulang ni ada ruang udara banyak ni kan. Kadang-kadang kalau ada jangkitan ada telinga, dia payah nak siar tu sebabnya ialah kumen-kumen ni boleh duduk dalam tulang-tulang keliling. Lalu ni kurang dah nyakit orang kata telinga dene apa semua kan. Dulu ingat saya zaman sekolah mula kan. Ramailah orang jenis telinga dene apa semua sebab mula tak ada vaksin lah mana. Ada pun orang tak ambil lah ni ramai dah. Antara kita ambil vaksin jadi influenza tu kurang menyebabkan jarang budak-budak mendapat apa sesama, dan juga menyebabkan telinga ni kurang dengar lah. Biasanya kalau zaman dulu lah, zaman saya sekolah dulu kan, biasa budak telinga dene dengan wing ni dia biasa ada masalah pembelajaran lah. Sebabnya ialah dia tidak mendapat rawatan. Jadi insya-Allah tahun ini ramal pada anak-anak kita semua ni dapat ada vaksin belakang, banyaknya dapat vaksin, jadi kurang masalah sesemua yang teruk dan menyebabkan masalah telinga ni pun kurang. Jadi selagi saya tak sebut tadi ialah pasal eustachian tube ni. Eustachian tube ni ialah sambungnya daripada telinga tengah dia pergi kepada hidung. Di hak ni semua orang ada. Cuma setengah-setengah orang tu, terutamanya budak, eustachian tube ni sambungnya ke hidung ni dia pendek. Bila dia pendek dia mudah. Kalau sesama dia akan mudah diketim. Dia akan menyebabkan lepas pada sesama, terutamanya bayi-bayi lah sesama, terus dia akan sakit telinga dan juga penan telinga. Itu benda yang kita kata biasa terjadi. Jadi sementara bayi tu nak tunggu besar, bila dia besar, eustachian tube ni dia akan memanjang, menyebabkan payah nak backflow daripada telinga, daripada hidung nak masuk ke telinga. Jadi biasanya budak kalau masa kecil dia tu pernah kena jangkitan telinga, kebiasaannya lah tidak semua belaka dah, dia akan mudah mendapat penyakit telinga semua. Terutamanya kalau anak-anak kita ni kita hantar ke nursery, dia capur belaka anak dekat nursery tu kan, ramai budak-budak Indonesia sesemua, orang lain pula sanda sesemua, sambung-sambung, jadi berair hidung macam dia, berair hidung mudah pergi ke telinga. Jadi menyebabkan ada masalah telinga lah. Selain daripada masalah sumbat eustachian tube ni juga ialah kalau jarang lah, kalau orang dewasa kan, masalah eustachian tube ni jarang berlaku. Kalau berlaku sumbat telinga ni sebab biasanya sama ada sebab resdom, sinusitis, ataupun sebab dia ada masalah kanser dalam pangkal hidung. Itu biasanya. Tapi
yang commonnya, yang biasa terjadi lah masalah restu lah. Jaga-jaga itu ada masalah kanser. InsyaAllah kita tak ada kena belakang kanser je lah. Okey, seterusnya saya nak tunjuk gambar telinga, gegena telinga lah. Apabila kita tengok daripada lubang telinga, dari lubang telinga tu, daripada lubang telinga ni kita tengok masuk ke dalam, tengok ni kita akan nampak lagu ni. Ni gegenda telinga, gegenda telinga biasanya kadang-kadang bulat, tapi biasanya tidak akan bulat lah, sebab dia ada dua part. Dia panggil part tensa, ni part flaccida. Yang ni hot tegal ni tempat gegenda biasa, atas ni part flaccida ni dia adalah untuk sambungan kepada benda di atas lah. Dan biasa kalau gegenda telinga sihat kita akan nampak sinar. Kalau suluh dengan lapu tu kita nampak sinar gini ya. Maksudnya biasanya dia sihat. Kalau dia tak sinar tu, contohnya macam ni, dia tak sinar ataupun sinar tu dia pecah-pecah. Gitu tu maksudnya ada masalah. Macam ni dia ada jangkitan dalam telinga tengah. Jadi nampak putih, dia mengambil ubat dah ni. Jadi putih tu tidak sinar. Kalau macam tadi tu dia sinar, dia macam jernih sikit kan. Cuma kalau orang tua dah 60-70 tahun, biasanya dia akan ada sklerosis. Dia akan ada tompok-tompok putih. Maknanya telinga, gegenda telinga tu tebal dah, menyebabkan dia kurang dengar. Sebab tu jadi tak nampak tiga lagu ni lah. Lepas tu kita nampak cokeng gini ni adalah tulang ossicle, tulang telinga tengah lah. Boleh nampak. Okey, kita jawab soalan dulu ke? Okey, kita jawab soalan dulu. Soalan daripada Fizah Faizal. Apa masalah telinga yang selalu berlaku kepada baby Down syndrome? Okey, baby Down syndrome biasanya telinga tak ada masalah lah mana. Dia kadang-kadang lah ada masalah boleh terjadi, dia kerek mendapat air duduk belakang gegenda telinga ni. Tapi Down syndrome biasanya hak jadi gitu tu sebab dia ada masalah, bukan Down syndrome, sebab dia ada masalah palate, cleft palate. Cleft palate ni maksudnya langit terbelah. Langit terbelah. Kalau disebut langit terbelah ataupun ada masalah, biasa masalah tonsil. Tapi Down syndrome per se itu dia biasa tak ada masalah spesifik dia dalam telinga, melainkan ialah masalah macam sama dengan budak-budak lain lah, masalah pendengaran atau tapi spesifik. Kita kata orang budak Down syndrome untuk dapat masalah telinga secara sok-sok nada tu jarang. Dia serupa dengan budak-budak biasa saja. Kecuali macam katalah cleft palate lah, langit terbelah. Bila langit terbelah tu dia biasa akan melibatkan masalah kepada flow eustachian tube ni. Flow eustachian tube ni menyebabkan daripada langit terbelah tu, menyebabkan dia eustachian tube ni dia panggil besar, flatulus. Dia tidak sepatutnya eustachian tube ni dia katut buat mau. Cuma dah bila kita muak ataupun kita makan menelan tu dia terbuka sikit. Dia tutup jadi budak yang ada cleft palate dia akan masalah ni lah, dia terbuka macam menyebabkan ada telinga air dalam telinga ni. Okey, Fiza Faizal faham? Lepas tu soalan daripada Wan Pak Izzah Wan Yusuf. Dr. Wayak pening musing tu orang panggil bertaiga ke? Yalah, bertaiga. Sebab pening musing ni dia ada banyak sebab. Tapi sebab yang paling biasa terjadi ialah disebabkan oleh telinga bertaiga, telinga dalam lah. Biasanya pening musing ni banyak kita duduk kita nampak musing lah. Nampak bilik tu musing. Kebiasaannya musing kiri ke kanan, tapi ada juga masa musing balik gitu kan. Jadi kalau musing balik tu boleh menyebabkan kita kata yalah seroloyo, mengumur,
jadi debar, kadang-kadang orang rasa sakit dada. Tapi sebenarnya dia buat bertaigo. Bertaigo ni pun dia ada banyak jenis-jenisnya pula. Kadang-kadang disebabkan oleh virus, kadang-kadang disebabkan oleh dia salah semi circular canal ni, dia ada butir dalam tu dia lari, dia alignment lari. Kalau kereta kat dia lari alignment, kalau bertaigo ni dia lari. Ni biasa kalau bertaigo, biasa bertaigo ni orang kita lah panggil pendek bertaigo kan. Tapi sebenarnya dia nama panjang dia ada nama panjang. Dia panggil positional paroxysmal B9 dulu. B9 paroxysmal positional vertigo, BPPV. Bahasa orang dalam perubatan lah. Tapi orang kita panggil vertigo lah. Vertigo tu pun hilir dah. Kalau yang dulu kan pening belakang, sakit kepala pun pening musim pun pening. Jadi payah doktor kena tanya molek. Pening tu pening kan? Ni sakit kepala ke pening musim. Jadi itulah menyebabkan kita kata biasa kalau hak vertigo disebabkan BPPV ni kita kena buat fizio. Mungkin buat sikit, buat fizio insya-Allah okey beres. Cuma ada juga jenis vertigo ni disebabkan penyakit lain lah. Acute labyrinthitis ataupun menial disease, ada banyak sebab lain. Tapi ni cuma jumpa doktor lah, kena tengok gapo dia, kita nak tengok gapo dia sebab. Kadang-kadang disebabkan stroke pun boleh juga vertigo juga. Okey. Tu soalan daripada Saripah Kamarul Jamal. Bagaimana untuk kekalkan pendengaran yang baik apabila mencecah usia emas macam 40-70 tahun ke atas? Okey. Memang pendengaran kita sempurna mata juga lah. Kalau mau kurang lah, tak boleh lagi. Memang hukum alam dah. Cuma jaga-jaga orang tu walaupun tua dah pun pendengar dia masih baik lagi. Tapi kebanyakan orang bila umur 50 ke atas tu pendengar dia makin kurang. Dan biasa pendengar dia kurang ni ialah dia panggil pendengaran frekuensi tinggi. Hot desing tinggi tu dia kurang. Jadi apabila benda ni berlaku ialah disebab faktor umur. Ada biasanya hot berlaku dua lah. Faktor umur satu lagi faktor keturunan lah. Setengah orang jenis pasien, kalau orang dulu lah bahasa kasar tuli tuli juga biasanya disebabkan oleh tok nenek dia dulu tu tuli awak. Ada juga jenis gitu. Jadi cara penjagaan dia tak sewi cepat kita kurang ni adalah kena mengurangkan exposure pendedahan kepada bunyi yang kuat. Bunyi kuat. Maksudnya kalau kita dengar muzik kuat saja ialah satunya disebabkan bunyi yang kuat tu menyebabkan telinga kita rosak. Kadang-kadang tu pasal kuat tu sebab dia memang tak boleh dengar dah. Memang tu dia lepas tu dia pasal muzik kuat. Jadi kita kena tengoklah. Kalau tak boleh, terutamanya kalau orang jantan hak jenis kerja tempat meseng ke tempat besi ke apa hak frekuensi tinggi tu, waktu tu kalau tak pakai ia pelak, ia muff ni akan menyebabkan punah telinga tu awak. Jadi ialah dia panggil environmental noise kan. Jadi setengah-setengah negara dia ada limit dia untuk environmental noise ni, tak boleh dengar. Kalau kedai makan tak boleh pasal speaker kuat. Ataupun kalau tempat yang bunyi tinggi, kalau macam kita kan tak namanya macam kat airport tu kan, tak boleh duduk kawasan perumahan tak boleh duduk dekat dengan airport sangat. Tak sewi bunyi tu mengganggu penduduk. Ataupun kawasan industri kan, maksudnya kawasan industri dia tak boleh buat dalam kawasan tempat residen, tempat orang duduk. Dia kena duduk jauh daripada kawasan residen sebab bunyi-bunyi dalam kawasan industri ni boleh mengganggu dan juga merosakkan pendengaran orang yang tidak terlibat dalam industri. Jadi paling penting sekalinya ialah kita jangan terdedah kepada bunyi yang kuat. Jadi kalau kita kata untuk mengekalkan pendengaran yang baik dengan cara korek telinga, tidak.
korek telinga, tak korek telinga pun pendengaran kita super tu malaikat kita korek tu menyebabkan luka, jadi kau masalah lah. Okey. Boleh. Puan Saripah. Okey, seterusnya soalan Nurul Hayati Osman KB. Betul ke jika pendengaran kita tak berapa jelas akan efek pendengaran kita? Apa? Jika penglihatan kita tidak berapa jelas akan efek pendengaran kita juga? Tak, biasanya tak. Cuma orang yang tidak dengar biasanya dia baca bibir, baca lip reading. Dia punya mungkin tak dengar lama dah, tapi dia boleh pergi mari, dia tak perasan dia ni tak dengar sebab dia lip reading. Dia baca lidah bibir orang gerak kan. Tapi musim PKP ni orang pakai apa nama tudung muka belakang tak boleh nak baca. Dia kata mana aku orang kecil ke apa tak dengar. Sebenarnya dia tak dengar lama dah, tapi bila tak nampak orang kecil tu, dia jadi menyebabkan dia rasa kurang dengar. Setahu saya lah, penglihatan kita ni tak sabitlah mana dengan pendengaran. Cuma macam saya kata dah, penglihatan itu disebabkan kita biasa melihat pergerakan mulut, dia panggil lip reading. Menyebabkan apabila kita tidak boleh, tak nampak orang mulut orang, kita kurang dengar. Okey. Soalan seterusnya, soalan daripada Siti Marian Salim. Apa yang menyebabkan berlaku fungus dalam telinga? Mohon pencerahan dari doktor. Okey, fungus ni kulak lah. Bukan kulak kita makan tu, tapi pasien super lah, kulak juga. Dia kulak ni, dia boleh hidup dalam telinga kita ni sebab biasanya sebab lembab. Sebab ada kelembapan dalam telinga. Dan kelembapan dalam telinga kita ni banyak faktor yang sabit dengan kelembapan ni. Tapi biasanya terjadi saya tengok ni ialah fungus ni sebab kita korek telinga. Kalau korek telinga, kebanyakannya akan jadi fungus. Sebabnya apa? Bila kita buat atas telinga, earwax tu, earwax ni sebenarnya akan absorb, dia akan sedut kelembapan dalam udara tu. Dia jadi tak telinga lah, dia menyebabkan kurang kelembapan. Dan juga tak telinga tu sendiri tu dia ada anti-fungus property, dia boleh membunuh fungus. Jadi kalau kita buat tak telinga, dia mudah mendapat fungus dari telinga lah, pulak dari telinga tu. Sama juga apabila kalau kita pakai antibiotik titik secara berlebihan. Duk titik antibiotik sama dari telinga, ya fungus boleh naik juga. Sebabnya dalam telinga kita ni memang ada kulak yang baik, ada kulak yang jahat. Dia imbangnya antara kulak baik dan kulak jahat. Kalaulah kulak baik ni dibunuh oleh antibiotik, kulak jahat ni akan timbul. Jadi ubat titik telinga ni kena perhati molek, tak boleh melebihi had dia. Kalau kita titik telinga ubat ubat antibiotik banyak sangat dalam telinga, dia boleh menyebabkan fungus dalam telinga. Tapi biasa je lah, saya tengok yang ni lah, orang tu dia ada allergic lah. Kalau kita panggil ada seduet, dia ke atas telinga. Atas telinga nak korek telinga. Korek telinga ni benda sedap. Dia korek kat payah nak berhenti. Dia korek ke sampai luka. Jadi bila luka, ataupun korek kat satu orang tak ada tak telinga, kuning tak telinga. Jadi bila tak ada telinga ni, fungus tu boleh hidup dalam telinga. Okey. Jadi biasanya saya sebut bahawa jangan korek telinga. Ezlin Sheila, berasa kalau ada kanak-kanak yang speech delay, biasa. Okey, biasa kalau ada kanak-kanak yang speech delay, ada kaitan dengan masalah pendengaran ke? Kemungkinan besar ada, ya. Budak-budak yang lambat cakap, tapi tidak semestinya 100% disebabkan oleh pendengaran, tapi kebanyakannya disebabkan oleh pendengaran. Ada faktor-faktor lain. Ada banyak jenis penyakit lain yang menyebabkan speech delay. Tapi biasa kita kena rule out, yang kita kena kita kena rule out bahawa pendengaran dia comel dulu. Maksudnya kalau kita check pendengaran dia okey, tak ada masalah pendengaran, barulah kita check pasal masalah lain. Sebab kalaulah pendengaran dia tak comel, maksudnya
dia tidak akan dapat. Kalau kita buat terapi lain pun dia akan payah untuk bercakap. Sebabkannya ialah dia tak boleh nak dengar. Sebab budak-budak ni belajar melalui imitation. Melalui imitation maksudnya apa yang kita dengar, waktu yang kita buat tu semula. Sebab tu kalau rumah kalau kecek huduh pun, dia budak-budak dia pick up apa nama perkataan new apa tu daripada yang dia dengar lah. Tak boleh nak kata budak ni apa nama kecek huduh. Biasanya sebab di rumah ataupun di sekolah dia dengar orang kecek huduh, dia akan sebut benda huduh juga. Jadi sama juga apa nama speech delay ni, maksudnya kalulah dia lambat kecek, biasanya kita kena pastikan bahawa pendengar dia okey. Kalau pendengar dia okey, apa kita cek pasal masalah lain. Mungkin kalau ada masalah lain, kalau masalah lidah boleh juga, masalah otak pun boleh juga, masalah pembesaran, ada nyakit-nyakit metabolik lain pun ada juga. Tapi yang paling pentingnya kita kena pastikan bahawa pendengar dia tu okey. Okey. Ya, ke soalan dari Faizal lagi, apakah indikasi untuk maringotomi? Okey, maringotomi ni mesti biasa ni. Soalan kalau orang tak tahu maringotomi ke apa dia? Maringotomi ni maksudnya ialah kita buat lubang ke gegenda telinga. Macam ni kan. Ni gegenda telinga, kita buat lubang dalam kepada gegenda telinga. Saya tak ingat sampai gambar. Patut ambil gambar nak tunjuk maringotomi. Tak apalah, mula kita kecek pasal maringotomi. Panjang boleh kecek pasal benda tu. Okey, biasanya dia ada masalah telinga tengah. Telinga tengah. Macam saya sebut tadi lah. Tekanan dalam telinga tengah ni disebab dia boleh equalize, dia boleh diseimbangkan dengan eustachian tube ni terbuka. Jadi setengah-setengah orang tu eustachian tube ni tertutup ataupun bengkok, ataupun ada adenoma dalam nasopharynx, dia menyebabkan sombak, menyebabkan dia tak boleh mengimbang tekanan dalam telinga tengah. Jadi untuk kita bagi imbangnya antara telinga tengah dengan telinga luar dengan atmospheric pressure ni, kita kena buat tebuk lubang sikit. Ni panggil maringotomi lah. Maringotomi ni bahasa perubatan. Kalau bahasa kita orang kampung kat dia sebut tebuk lubang. Itu kata tebuk ni kat macam itu orang takut sangatlah, tapi dak yang benda ni rekah ya. Kalau tebuk perut, tebuk tekuk ni tebuk gegenda telinga ni adalah satu operation heart change. Adalah untuk kita nak bagi tekanan telinga tengah dengan telinga luar ni sama, menyebabkan gegenda ni boleh getar molek. Lepas tu boleh boleh pendengaran lah. Biasanya indikasi keperluan kita untuk buat maringotomi lah, untuk supaya kita boleh dengar lah. Kira gitu. Kalau orang itu tak dengar disebabkan masalah telinga tengah, macam-macam sebab lah telinga tengah ni, kita boleh buat maringotomi. Itu kita buat lubang. Ada juga orang, yalah, jarang-jarang kita jumpa telinga dia ni pecah, direct pecah. Waktu dia tak ada masalah tekanan berbeza luar dalam dah. Masalahnya tidak ada protection untuk telinga tengah ni daripada telinga ada luar. Kalau dia mandi air masuk kepada telinga tengah, ada masalah, jadi denel lah, berainan apa semua. Tu kita boleh repair gegenda ni. Gegenda telinga ni kita boleh repair. Gegenda telinga kita boleh repair dengan operation. Kita ambil cartilage, tulang lembut kat telinga luar ni, tepek sini. Kita boleh buat je lah. Tapi syarat dia ada syarat-syarat, kena tengok sesuai ke tak sesuai, tapi boleh buat. Okey. Ada soalan lain? Habis. Apa ni? Okey. Macam ni dia gambar gegenda telinga ya penuh.
Kau boleh? Ada salah ke? Okey. Ni gegendak telinga juga. Nampak tu? Api gegendak telinga ni ia ada jangkitan dalam tu. Ia nanah ni. Putih ni sebab ia nanah dalam telinga tengah tu. Dia kurang dah merah yang makan ubat dah ni, tapi yang masih ada nanah macam air gitu dalam gegendak telinga yang buat kurang dengan bengel lah. Biasa bengel ni kebiasaannya bengel lah, biar bengel ataupun desing tu lah. Okay. Jadi ni okey, ada bila dia dapat rawatan kena makan ubat antibiotik lah. Macam gini ni ubat titik tak jadi gapo ni, sebab dia ubat titik tak boleh masuk dalam. Dia kena ubat makan juga baru jadi ni. Sebab kalau titik pun hidup luar ni, tak boleh masuk pada dalam. Okey. Tak adalah satu slide saya yang tak akhir. Ada ada soalan lagi? Okey. Okey. Jadi tak ada dah slide. Saya jawab saja. Main soalan. Main. Okey, untuk mengekalkan telinga sihat, apa cadangan doktor untuk pembersihan earwax pada kanak-kanak berkala? Berapa lama? Okey. Untuk telinga sihat sebenarnya kanak-kanak kebanyakannya tidak perlu, kecuali ada juga jenis taik telinga kerah. Ada. Jadi budak yang ada taik telinga kerah ni biasa dia tak tentu, bergantung pada orang juga. Setengah orang tu 3 bulan baru kena cuci, setengah orang tu setahun 2 tahun baru kena cuci. Tapi yang pentingnya jangan korek lah. Sebab kalau korek kita akan tolak taik telinga tu masuk ke dalam, menyebabkan sakit lah. Selain daripada pembersihan telinga ni, kita boleh beri ubat untuk melembutkan taik telinga kerak lah. Kita boleh titik macam seminggu sekali ke, kalau keras sangat kan mungkin 3-4 hari sekali ke, untuk memastikan bahawa taik telinga tu tidak keras amat. Okey. Rohani binti Daud. Salam, kita tidak digalakkan korek telinga, lama-kelamaan akan jadi keras, perlu irrigation. Bagaimana untuk elakkan? Korek telinga nak elak. Jadi jangan ada korek lah. Macam mana? Mata nampak ni. Balik atas ni kemudian. Rohani tadi. Waktu tu boleh titik ubat kan? Kalau dah keras dah, kita titik ubat. Sebab kalau keras lajak, kita nak korek. Kalau saya sendiri nak buat upaya. Bila keras lajak kan, dia melekat sekulit dengan kulit telinga tu. Kadang-kadang kita kena review untuk dia tidur. Sebab sakit lajak lah bila dia melekat kan. Kadang-kadang kalau tak sihat tu kan, kena titik ubat tu lama, baru biar dia lembut, molek tu baru tu. Tapi kalau sakit tak, kena mari jumpa doktor lah untuk mengelakkan benda tu kan. Okey, Nurul Hayati, terima kasih, sama-sama. Kanak-kanak, Nurul Nadia Ghazali, kanak-kanak berapa tahun boleh korek taik telinga atau tidak? Tak payah korek lah, mudah tak payah korek, titik ubat. Buat kita ni, puak kita ni buat biasa korek pun, pasti korek ni sedap. Jangan korek. Okey. Eka Zikri, kadang-kadang kita duduk dekat speaker bunyi kuat, telinga jadi sakit. Buat apa dah? Memang memang kuat, speaker kuat telinga jadi sakit sebab telinga kita ni dia ada threshold pain lah. Threshold pain maknanya kalau kuat saja, selain daripada merosakkan pendengaran kita, tapi sebagai kita kata body kita untuk mengurangkan kerosakan sebabkan bunyi kuat tu, dia ada masa sebenarnya, ada orat-orat kecil dalam telinga tengah tu untuk dia tekan dan menyebabkan jadi stiff, tak gerak. Tapi kalau kuat saja kan menyebabkan dia masuk juga ke dalam telinga dalam, menyebabkan boleh sakit lah. Tapi maknanya kalau telinga jadi sakit tu, maksudnya memang kuat lajak lah.
Okey, Fiza Faizal, terima kasih. Sama-sama. Warokiah. Doktor, saya ini mesti korek telinga setiap hari dengan kau tembak sama selepas mandi sebab berlaku kegatalan. Dan hanya boleh hentikan yang mengarek. Itu masalahnya. Jangan korek. Tapi gini ya. Makan ubat, ada ubat tosi gata. Kena kita boleh beli ubat. Sebab selagi tapi korek telinga ni sedap sebenarnya, walaupun kata sebab gatal tapi sedap korek telinga. Bila sedap korek telinga ni kan jadi terbaik. Jadi terbaik apa yang nak berhenti. Tak apa kita beri ubat untuk korek gatal, insya-Allah okey. Mana pula? Yang tu ni Faridah. Atas tu. Tidak. Okey. Puan Pak Izzah Wan Yusuf, doktor ada kaitan tak diabetes dengan kurang pendengaran? Ada biasanya. Sebab kecil manis diabetes ni dia boleh merosakkan saraf. Macam saraf kaki, orang rasa serubel pun. Kalau dia jadi boleh serubel saraf kaki sebab gula tinggi sangat, dia boleh juga merosakkan saraf telinga. Okey, seterusnya. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya adakah saluran telinga kiri dan kanan sama bila kita korek? Tak faham, tapi mungkin yalah, telinga ni dia kadang-kadang tak sama kiri dan kanan. Gamma kan sama, tapi gamma juga tak sama. Telinga saya rasa tak sama sebab kadang-kadang tu dia punya lubang telinga tu walaupun kita nampak macam sama, tapi sebenarnya dalam tu dia lain. Kadang-kadang pergi straight, kadang-kadang dia main gitu, ada naik gitu, jaya biasanya gitu lah. Jadi mungkin tak sama lah. Siti Zarini Ahmad, okey, terima kasih sama-sama. Rohani binti Daud, terima kasih sama-sama. Bagus. Salam Asmawati Abdullah. Salam doktor, saya nak tanya, boleh ke titiskan minyak dalam telinga untuk cairkan tak telinga? Contoh ke minyak zaitun atau minyak Johnson. Ini yang doktor tahu. Boleh. Boleh titiskan minyak. Saya pun cadangkan sebab kadang-kadang kalaulah telinga kita kering saja menyebabkan kita serah gatal. Macam hak sana lah, apa sebut tadi kata gatal macam kena korek ni sebab apa? Sebab tak ada tak telinga lah. Bila ada tak telinga, dia lembab, dia kuat gatal lah. Jadi salah satu cara untuk mempercepatkan kulit kita ni lembab semula adalah dengan titik olive oil ataupun minyak baby. Okey, boleh. Melainkan ada gendia terpecah lah. Kalau pecah tak boleh lah. Tapi kalau biasa untuk telinga boleh. Gatal tersebab banyak wax ke doktor? Farah je tanya. Wah, bukan. Gatal tersebab wax tak ada. Terbalik tu. Okey. Nik Faridah, terima kasih doktor. Sama-sama. Ezlin Sia, terima kasih. Thank you dok. You welcome. Wan Pak Izzah, terima kasih. Terima sama-sama. Siti Marian, thank you. You welcome. Warokiah, terima kasih. Okey, baru tahu kena letak ubat. Okey. Siti Azni, thank you. You welcome. Syukran. Syukran. Afwan. Okey. Nampaknya setakat itu sajalah sesi kita pada hari ini. Mungkin mula pula. Dari pemerintah hospital, Facebook saya tak tak ada nak jawab, nanti saya jawab sikit lagi. Okey. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.